Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi selamat datang ke video saya. Sekali lagi saya nak bercakap berkenaan waktu solat Malaysia. Jadi untuk bulan ini, bulan Mac tahun 2021, saya dapati waktu yang diberi, waktu yang terpapar dalam aplikasi waktu solat Malaysia ini sedikit berbeza, terutamanya pada waktu-waktu yang kritikal lah. Sebenarnya contohnya subuh dan juga maghrib. Okey. Jadi contohnya waktu subuh sepatutnya waktu yang dalam takvim adalah pukul 6.20. Tetapi di sini dipaparkan adalah pada pukul 6.24. Jadi untuk yang berpuasa tu dia agak keliru lah, sebab sepatutnya waktu imsak tu pukul 6.10, tapi dipaparkan di sini adalah pukul 6.14. Dan juga pada waktu maghrib sepatutnya adalah pukul 7.31, tetapi waktu yang dipaparkan oleh aplikasi ini adalah 7.29, so lari 2 minit. Dia awal pula tu. Dia awalkan 2 minit. Jadi itu agak kritikal. Dan yang lain-lain pun ada Zohor, kata silap saya 1.31, dan dipaparkan di sini adalah 1.33. Waktu asar sepatutnya 4.47, tetapi di sini adalah 4.54. So saya rasa mungkin ada kesilapan. Kira data yang diambil tu untuk bulan ni tu silap. Okey. Jadi untuk kebaikan saya rasa saya elok bertukar ke aplikasi yang lain. Di sini saya dah install satu aplikasi. Aplikasi ni sekejap kita buka tengok. Saya pun tak ingat nama dia. Aplikasi Adin. Aplikasi Adin ini di mana banyak juga informasi-informasi yang ada, dan waktu yang dipaparkan adalah ada iklan pula. Okey, waktu yang dipaparkan adalah subuh adalah pukul 6.20. Ini adalah tepat. Dan juga waktu Zohornya 1.31. Maaf terlindung. Dan asar 4.47 seperti yang cakap tadi, dan juga maghrib adalah 7.31. Jadi ini bagi saya dua waktu yang kritikal adalah waktu subuh dan juga waktu maghrib, sebab kalau kita nak berpuasa ataupun nak buka puasa, jadi kita berpandukan pada waktu ni. Jadi kalau kita buka contohnya tadi dalam aplikasi waktu solat Malaysia, maghrib adalah 7.29. Jadi kita awal 2 minit. 2 minit ini agak bahaya lah, sebab kita dia awal, jadi kita buka sebelum masuk waktu, jadi puasa kita terbatal. Jadi itu kritikal dia. Dan juga subuh dia dilewatkan 7.24. Jadi kalau kita makan lagi 7.26, 7.20 pula, 6.24 dalam waktu solat Malaysia. Tapi di sini sepatutnya waktu subuh adalah 6.20. Jadi kalau contohnya 6.21 kita masih lagi makan, maka kita tak dikira sebagai puasa lah, kerana kita makan selepas waktu subuh. Jadi itu agak kritikal. Untuk solat, selalunya kita tak solat tepat-tepat pada waktu 6.20 tu kita dah nak solat subuh, tak. 6.20 itu kita baru dengar azan, dan kemudian kita buat solat sunat subuh, dan jadi sempat lagi lah. Jadi waktu itu memang dah masuk subuh dah. Waktu kita solat fardu subuh tu memang dah masuk subuh dah. Jadi tak ada masalah. Juga maghrib pun macam tu juga. Jadi saya rasa untuk masa ni saya akan menggunakan aplikasi ni kerana ia menggunakan waktu yang dikeluarkan oleh JAKIM. Tapi sedikit berkenaan dia, dalam aplikasi ni juga ada azan. Tak ada masalah. Tetapi azan ni kalau kita contohnya, kalau contoh bila azan kemudian masuk notification WhatsApp ke apa-apa ni, maka azan tu akan berhenti. Jadi dan juga azan dia agak perlahan. Saya pun tak tahu, tak setting dia macam mana lagi. Dan juga aplikasi ni dia ada banyak lagi item-item lain lah. Dia ada arah kiblat, dia ada masjid terdekat tu. Wallahualam, mungkin tak bila saya try buka itu tak boleh nak tunjuk pun arah masjid terdekat.
Contohnya kat sini arah kiblat, dia akan tunjukkan kat mana arah kiblat. Mana? Nah, itu dia tunjukkan. Kompas dia ada kat situ. Dan juga yang lainnya dia ada masjid terdekat. Kita buka tengok. Masjid terdekat. Oh, ada banyak. Dia dah bagi masjid terdekat. Oh, jadi itu adalah masjid terdekat. Juga apa lagi ada? Surat Sugro. Ini adalah ta'awuz. Ta'awuz ni a'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu ta'awuz lah. Itu dia punya, wallahu alam, saya tak pandai sangat bab tu. Juga ada juga kalkulator zakat. Kalkulator zakat, itu zakat pendapatan, zakat. Ini satu informasi yang agak baik. Dan dia ada aplikasi yang membantu kita. Okey, ini contohnya kita masukkan beberapa contoh. Jadi kita masukkan kat sini hasil contoh ni. Kita tengok. Okey, jumlah dia 10,000, jumlah pendapatan sendiri, had diri sendiri 11,000, isteri 1, tanggungan pelajar IPT 1, tanggungan anak tidak bekerja tak ada, anak berumur 6 hingga 17 3. Okey, jadi berapa kita kena bayar? Jumlah tolak had kifayah. Jadi itu nak kira zakat lah. Nanti kita try lain lah. Itu saja dulu. Okey, juga yang lain-lain tu ada doa harian, doa ketika bangun. Ini bagus. Kurang-kurangnya kalau kita, contohnya kita menunggu di kedai ke apakah, kita bolehlah buka sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah wa la haula wala quwwata illa billah. Terlindung dengan tu. Okey, itu doa keluar rumah. Juga banyak lagi lah. Bagus. Ada aplikasi macam ni. Jadi so far saya rasa aplikasi ni agak membantu, agak baik. Saya try cuba juga beberapa aplikasi yang lain, tetapi agak kurang tak memenuhi syarat yang saya nak lah. Saya nak waktu azan, waktu setiap masuk waktu solat fardu, dia akan bunyi azan supaya kita alert kata waktu dah masuk. Dan juga dia ada waktu yang tepat lah. Itu yang penting. Dan memenuhi syarat-syarat yang perlu saya perlukan. Jadi saya memilih untuk menggunakan aplikasi ini, iaitu aplikasi Ad-Din. Di sini juga saya masih lagi install, so saya akan uninstall waktu solat Malaysia. Tapi waktu solat Malaysia ni bagusnya azan dia agak konsisten lah dalam telefon saya. Saya tak tahu konsisten telefon orang lain, dan saya dah bagi berbagai cara untuk check setting azan. Masih lagi ada yang tak dapat dengar azan bila masuk waktu. Jadi cubalah tengok kat mana yang mungkin ada lagi masalah yang boleh diperbaiki. Wallahu alam. Apapun, terima kasih buat masa ni. Saya bercadang menggunakan aplikasi Ad-Din dan akan uninstall aplikasi waktu solat Malaysia untuk setakat ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.